Assalamualaikum. Salam sejahtera. Apa korang? Sekali-sekali kita tukarlah cara nak bagi salam kan, dengan mesra sikit. Okey, selamat datang, selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid, Aris TV, dan masih lagi bersama dengan YouTuber yang share benda-benda yang orang lain tak pernah share sebelum ni dalam bentuk penceritaan visual. Yang tu aku baru Google tadi, okey, iaitu Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Ya benda-benda, let's go. Allahu Akbar. Oh, nampak? Seperti yang dijanjikan dalam video sebelum ni, aku nak share dekat korang berkenaan dengan gaji. Wow, tak pernah orang cerita pasal gaji dalam tentera. Aku akan reveal berapa gaji aku masa dekat dalam tentera. Terbaik guys. Dan juga aku akan share dekat korang gaji ataupun pendapatan aku dalam tentera dan pendapatan aku sekarang lepas berhenti tentera, mana yang lagi bagus, mana yang lagi banyak. Tapi sebelum tu aku minta tolonglah dekat korang macam biasalah. I need a favor from you guys. Okay, just click the subscribe button below. Aku dah boleh buat video warna putih. Okay, sebab kita nak menuju ke subscriber sebanyak 500,000. Nak lawan Prince Smith tu dah jauh sangat lah. 500k subscriber. Let's go. Okay. Macam ceria pula aku hari ni kan, sebab aku nak cerita dekat korang pendapatan aku masa dekat dalam tentera dan pendapatan aku lepas berhenti tentera. Mana yang bagus untuk aku dan mungkin juga mana yang bagus untuk korang. So boleh fikir-fikirkanlah. Masa aku dalam tentera lah, ini pada zaman aku, okey. Sekarang ni dia punya tangga gaji, sistem gaji pun dah berubah, totally dah berubah. Sebaik saja aku chop 10 jari pada umur aku lepas SPM. Time tu aku tak masuk 18 lagi, aku baru umur 17 tahun. ATM dah beri aku gaji sebanyak 700.5 pada masa itulah, which is sekarang ni aku rasa gaji untuk pelatih sama ada cadet ataupun rekrut, of course dah makin banyak lah sekarang. Bila korang dah join tentera, korang tak perlu susahkan mak bapak korang. Seawal umur 17 tahun, 18 tahun, kau siap boleh bagi duit dekat mak bapak korang. Tapi korang janganlah kelabu mata sangat. Duit tu bila dah dapat, simpanlah. Sebab sebenarnya dalam tentera ni tak banyak pakai duit pun. Baju diberi, okey, makanan diberi, tempat tinggal diberi. Kalau ada buku-buku pun diberi, semua diberi. Okey, korang simpan, bagi dekat mak bapak korang. And then sebaik saja bila korang ditauliahkan, bila korang tamat latihan, of course korang punya gaji akan terus naik, okey, pada pangkat itulah, okey. Korang habis rekrut, dapatlah pangkat LU2 ke, LU kanan ke, LU2 kalau untuk Air Force lah, okey. Dan untuk yang cadet, lepas korang ditauliahkan, korang dapatlah gaji lieutenant muda. Tapi aku tak sure, aku rasa sekarang ni korang akan dapat gaji tu berdasarkan korang punya kelulusan. Kalau pegawai akan dapat gaji degree lah, tapi gaji degree di pangkat lieutenant muda. Kalau yang rekrut, kalau siapa yang SPM dapat gaji tara SPM lah. Kalau korang ada diploma, korang akan dapat gaji tara diploma. Pada pangkat itulah. Itu gaji sekarang, aku tak nak sentuh. Tapi kalau zaman aku dulu, aku ditauliahkan dalam pangkat lieutenant. So, dapat gaji lieutenant dalam 1,800 lebih macam tu. Aku pula masuk flying school apa semua, dapat allowance flying lagi, pop-up. Dalam masa aku berumur 22 tahun, 23 tahun macam tu, aku dah dapat gaji lebih kurang 3,000 lebih. Dapat gaji 3,000 lebih dah guys. Pada umur aku 23-24. Time tu pun masih lagi aku dapat macam-macam daripada servis, termasuklah tempat tinggal, baju apa semua tu lah. Dan semakin hari sampailah aku berpangkat kapten. Orang kata setahun sebelum aku nak berhenti daripada tentera tu, gaji kasar aku termasuk dengan allowance pump apa semua ni, aku punya gaji lebih kurang 7,000 lebih lah, 6,000 ke 7,000 lah gaji kasar aku lah, sebelum tolak hutang-hutang, LHDN, sebelum tolak macam-macam lah, adalah benda-benda sikit-sikit yang korang kena tolak lah, insurans lah, apa koperasi tentera lah, LTAT lah. So gaji kasar aku lebih kurang macam 7,000 macam tu lah. Pada umur aku time tu lebih kurang umur 30 tahun. Gaji dah 7,000 babe. Alhamdulillah. Memang sangat best. Dan pump tiba-tiba aku kena tamatkan perkhidmatan. Jadi habislah 7,000 tu. Tapi macam yang aku cerita dalam sebelum ni, aku diberikan ganjaran gratuity sebagai tanda penghargaan aku dah servis selama 14 tahun.
okey, dan aku dapat pula 160,000, okey, on top of aku punya gaji yang terakhir tu lah, dapat 160,000. Wow, alhamdulillah. Tapi 160,000 lebih tu pun tak bertahan lama pun. Macam aku cerita sebelum ni, aku gunakan untuk settle segala hutang-hutang, credit card, hutang loan, hutang kereta, apa semula, hutang motor apa semula, aku settlekan semua. Dan lepas berhenti tentera, alhamdulillah Allah bagi aku kerja as security manager, which is gaji aku masa tu 3,800. Yes, 3,800 gaji basic. Kemudian ada lagi aku buat Elang Bodyguard, which is RM70 per day. Kalau aku buat bodyguard tu selama 2 minggu, 14 kali 7, banyak jugalah. So adalah gaji aku lebih kurang dalam 4,000 lebih, macam tu lah, nak mencecah 5,000 lah. Tapi yang lagi bestnya, alhamdulillah, lepas kau dah berhenti daripada tentera ni, kau ada freedom, kau ada kebebasan untuk buat bisnes. Okey, nak buat bisnes online ke, nak buka kedai ke, yang mana kalau korang dekat dalam tentera sebenarnya kau tak dibenarkan untuk buat apa-apa bisnes. Gila, kau kan askar, kau nak pergi perang, kau nak training untuk perang, tiba-tiba kau nak buat bisnes pula, jadah apa? Jadi dalam tentera sebenarnya tak dibenarkan untuk kau buat side income ataupun kau buat bisnes. Tapi kalau nak buat sorok-sorok tu, itu pandai makan, pandai simpan lah, kan. So instead of aku punya gaji, aku punya allowance dalam dunia swasta tu, so aku adalah buat bisnes macam-macam secara kecil-kecilan apa semua. Dan pada tahun 2020, lepas 2 tahun aku bekerja dekat syarikat swasta tu, aku pun berhenti atas sebab-sebab aku tidak adalah sebab-sebab dia aku tak dapat nak semayang. Aku rasa aku dah cerita dah pengalaman aku bekerja dekat syarikat swasta ni, which is aku punya hak sebagai seorang Islam ni tidak dijaga. Dan alhamdulillah Allah bagi aku punya YouTube berkembang. Alhamdulillah aku ada program Lemak Tulin, dan juga aku adalah orang panggil aku jadi motivator, buat talk, jadi guest, apa semualah. Aku dapat juga jadi duta-duta untuk brand yang kecil-kecil ni, alhamdulillah. So pupap, susah, kecil, kira, wow, duit banyak. Jadi berapakah jumlah pendapatan aku sekarang? Jumlah ada roughly, sorry, aku takkan bagi tahu kat korang. Aku boleh cakap macam ni lah. Alhamdulillah, itu saja. Cukup dan cukup sangat untuk aku nak menyara keluarga aku. Aku nak bersedekah, aku nak menginfakkan rezeki yang Allah bagi ni. Alhamdulillah lah, semua cukup lah. Dia bukan pasal aku hebat, bukan pasal aku ni bagus, bukan pasal aku ni terror bab bisnes ke, tapi semuanya rezeki daripada Allah semata-mata. Okey, jadi aku rasa kalau aku ceritakan pun mungkin orang akan ada persepsi yang aku ni belagak ke, sombong ke, dan aku pun risau. Aku jatuh riak ke, risau aku ni macam show off ke. Okey, dan mungkin sekarang ni pula ada orang-orang yang tengah dalam kesusahan. Jadi aku tak naklah diorang macam dia ni ada duit lah, aku susah apa semua. Jadi aku tak naklah ada rasa perasaan yang macam tu lah. Aku tak nak. Okey, mungkin sebab bila aku buat video ni tak semua orang suka. Walaupun konten aku ni aku punya niat baik, tapi kita tak tahu orang yang tengok tu apa perasaan dia. Jadi alhamdulillah lah, semuanya cukup. Dan yang paling best, masa aku dapat duit gratuity tu, aku berjaya settlekan semua hutang aku. Jadi sekarang ni alhamdulillah aku financial freedom lah. Aku tak ada apa-apa hutang, kecuali aku duduk rumah sewa ni, so aku kena bayar sewa lah dengan bil-bil apa semua tu lah. Kesimpulan dia adalah dekat sini, okey, korang kena yakin rezeki tu adalah hak mutlak Allah. Rezeki tu datangnya daripada Allah. Korang jangan takut yang mana yang servis ke, kerja bawah kerajaan ke, yang selama ni gaji tetap ke, tiba-tiba korang diberhentikan, ataupun korang terpaksa menamatkan korang punya kontrak, ataupun kontrak korang tidak lagi disambung. Jangan putus asa. Rezeki Allah ni luas. Bumi Allah ni kaya sangat. Okey, Allah tu maha kaya. Jadi mintalah dekat Allah. Okey, jaga ibadah korang, jaga hubungan dengan Allah ni. InsyaAllah Allah akan bagi rezeki yang cukup, as long as korang cari dengan cara yang halal. Dan bila dah dapat rezeki yang banyak tu, Allah bagi rezeki banyak, janganlah korang habiskan korang punya rezeki tu, korang punya pendapatan tu dekat tempat-tempat yang salah, dekat tujuan yang salah. Kalau korang habiskan dengan niat yang baik pun, contohnya beli kereta, okey, ada kemampuan nak beli kereta besar sikit, beli kereta besar sikit, tapi janganlah nak show off. Okey, lepas tu caption kau bubuh dekat kau punya social media, inilah hasil titik peluh aku, hasil aku punya ilmu bisnes yang power. No, jangan. Itu dah jatuh macam kau tak percaya dah. Okey, rezeki tu datangnya daripada
Allah. Faham kau nak inspire orang lain, tapi akhir zaman ni, zaman fitnah ni, okey, dan ramai orang-orang yang mudah tersentuh dan ramai juga orang-orang yang kurang bernasib baik. Tak payahlah share benda-benda tu. Itu aku nak nasihatkan dekat korang lah. Tak perlulah kalau nak buktikan, aku dekat luar tentera boleh berjaya, aku sekarang dah ada kereta besar, dah ada rumah besar. Tak payah tunjuk pun. Okey, kau pakai motor apa ke benda ke, kalau tiba-tiba benda tu ternampak ke, lain cerita lah. Tapi tak payah nak tunjuk and then claim semua benda tu adalah hasil titik peluh bagai apa semua. Ingat, Allah nak tarik bila-bila pun boleh, dan semuanya adalah hak mutlak adalah daripada Allah. So itulah, jadi tak perlu takutlah kalau tiba-tiba kena habis kan korang punya perkhidmatan, korang kena menamatkan perkhidmatan korang dekat luar ni, ada je rezeki. Mana yang lagi bagus, sama ada pendapatan daripada korang dalam tentera ataupun pendapatan lepas korang berhenti daripada tentera, itu bagi aku masing-masing lah. Dalam tentera kau ada gaji yang stable, kau cuti ke, kau MC ke, gaji tu jalan je. Tapi you are not your own boss lah. Kau akan terikat sikit lah. Yelah, orang yang bayar gaji kau. Kau bekerja dan kau dibayar. Kau dibayar untuk bekerja. Mana satulah. Jadi kau kena ikutlah arahan, kau kena ikutlah prosedur, kau kena ikutlah skop kerja, kau kena capailah KPI dan sebagainya. Tapi kalau kau jadi your own boss, kau ada freedom. Kau boleh buat suka-suka hati kau. Okey, tak ada limitation pun. Macam gaji ada limitation. Banyak tu je lah kau dapat setiap bulan. Lepas tu bila setiap bulan kau dah ada fixed income, kau akan rasa macam dalam keadaan complacent, kau akan lupa diri. Tu yang buat loan apa semua tu. Beli tu nak bayar bulan, beli ni nak bayar bulan, nak beli handphone pun nak bayar bulan. Handphone murah aja pula tu. Kau akan ada mindset nak buat loan, semuanya nak bayar ansuran saja. Macam aku sendirilah. Jujur aku cakap, gaji aku dalam tentera habis untuk bayar hutang saja. Selama lebih kurang 10 minit aku spend time dekat online banking, habis aku punya gaji. Tapi tak perlu risaulah sebab kau ada support system yang lain. Boleh makan dekat mes, pakaian pun ada, tempat tinggal pun ada. Berbeza dengan income lepas kau berhenti daripada askar ni, tak ada limitation pun kau punya income. Kau rajin, kau dapat. Kau jaga hubungan dengan Allah, kau akan dapat. Tapi kalau kau duduk saja, relax saja, dia tak dapat apalah sebab kau tak pergi cari rezeki tu. Jadi itulah yang aku nak cerita kat korang. Ingat, rezeki tu dekat mana-mana saja, okey? Baik dan buruk dia korang yang tentukan, ikutlah keselesaan korang. Bagi aku secara personally, dalam tentera ke, dekat luar tentera ke, income mana-mana pun sama je. Semuanya datang daripada Allah. Okey? So, jangan lupa untuk tekan butang share, silalah share video ni, dan korang boleh komen apa yang korang nak komen, nak cakap aku punya pendapat ni bagus ke, ataupun korang ada pendapat lain yang lagi bagus ke, terpulang dekat korang. Dan macam biasa guys, jangan lupa tekan butang like, jangan lupa tekan butang subscribe, dan jangan lupa tekan butang loceng untuk notification video daripada channel YouTube Rais Hamid RH TV. InsyaAllah lepas ni jaga solat, jaga amalan korang, tinggalkan benda-benda yang tak berfaedah tu. Ingat, aku perlukan juga korang punya cadangan. Okey, sila type korang punya cadangan dekat ruang komen, ataupun korang boleh reach aku dekat IG ataupun dekat email aku. InsyaAllah kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum. Bye bye guys. See ya.